Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. InsyaAllah pada kali ini saya bersama-sama sahabat saya akan berkongsikan dengan anda semua tentang satu hadis yang dipetik daripada ulum hadis yang dikenali sebagai hadis Al-Mardud. Apa itu hadis Al-Mardud? Nak tahu tentang hadis ini? Jom sama-sama kita dengar apa yang akan disampaikan dan apa yang akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya tentang hadis ini. Jom. Pengenalan hadis. Hadis tu apa? Okey, hadis dari segi bahasanya untuk mudah kita faham, hadis merupakan perkataan ataupun ucapan ataupun juga berita. Daripada segi istilah pula, ia adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, sifat, takrir dan juga keadaannya. Anda tahu, sebenarnya hadis terdapat ada 3 hadis yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Dan yang ketiga, hadis dhaif ataupun dikenali sebagai hadis mardud. Okey, hadis sahih itu apa? Hadis sahih bermaksud hadis yang bersambung sanadnya, perawinya merupakan seorang yang adil dan dobet, iaitu cekap kemampuan hafalan atau penulisannya. Yang kedua pula adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan ialah sama maksud dengan hadis sahih, tetapi berlaku kekurangan seperti perawi hadis tidak mantap pada hafalan atau jatuh salah satu daripada syarat hadis sahih. Hadis yang ketiga adalah hadis dhaif, iaitu hadis mardud juga dikenali, ialah hadis yang lemah, iaitu hadis yang dalamnya tidak terkandung syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Untuk kali ini, kita akan membahaskan isu mengenai hadis dhaif ataupun dikenali sebagai hadis mardud. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan untuk penjelasan yang lebih lanjut kepada ahli kumpulan kami yang seterusnya. Silakan Siti Syahidah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membincangkan apa itu pengertian hadis al-mardud atau dhaif. Pada bahasa, hadis al-mardud atau dhaif ialah lawan kepada yang kuat. Juga dikenali sebagai hadis yang tidak diterima serta ditolak. Dari segi istilah, hadis ini adalah hadis yang tidak diterima oleh para ulama dan para ilmuwan kerana tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau maqbul. Okey, kali ini kita akan mengetahui apa itu syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Yang ini sesuatu hadis yang mampu diterima oleh ulama hadis. Yang pertama, kita harus mengetahui bahawa seorang perawi itu perlulah dan semestinya haruslah yang adil. Yang kedua, mestilah bersambung sanadnya. Yang ketiga, sempurna hafalan dan daya ingatan yang kuat. Yang keempat, tiada illah atau kecacatan dalam periwayatan hadis. Nombor 5, tiada syaz atau kerugi atau keraguan dalam hadis tersebut. Okey, baik. Terima kasih Siti Syahidah atas penjelasan apa itu hadis mardud ataupun hadis dhaif. Okey, kali ini kita akan membincangkan apa itu hadis dhaif ataupun dikenali juga sebagai hadis mardud. Okey, kita akan masuk lebih mendalam. Kita akan kenal macam mana kita nak kenal hadis itu sesuatu hadis yang dhaif. Okey, kita kenal hadis dhaif pada pengenalan tadi yang Siti Syahidah dah terangkan kat kita semua. Okey, mari kita masuk dan mengenali bahagian-bahagian hadis dhaif dalam pengenalan ilmu hadis yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, hadis dhaif ataupun dikenali sebagai hadis mardud terbahagi kepada 2 bahagian, yang mana kalau kita kenal nak mengenali hadis mardud ni bagaimana. Yang pertama, terputus sanad hadis.
Okey, yang kedua adalah celaan pada perawi. Apa yang dimaksudkan dengan kedua perkara tadi? Macam terputus sanad hadis dan celaan pada perawi. Okey, kita akan masuk itu lebih mendalam. Sekarang ni saya nak menyatakan bahawa hukum beramal dengan hadis dhaif ialah tidak boleh diamalkan dalam mana-mana penghujahan, sama ada dalam perdebatan ataupun diambil sebagai hukum fiqh. Okey, masuk semula kepada kenapa dinamakan hadis mardud ataupun hadis dhaif. Okey, yang pertama tadi adalah terputus sanad hadis. Okey, terputus sanad hadis ni dia terbahagi pula kepada 5 bahagian. Yang pertama, mudallas. Yang kedua, mu'allaq. Yang ketiga, munqati'. Dan keempat, mu'dal. Yang kelima adalah mursal. Okey, itu untuk terputusnya sanad perawi. Dan apa pula bahagian apabila hadis mardud ni celaan pada perawi pula? Okey, celaan pada perawi pun ada 4 bahagian. Ada bahagian-bahagiannya, ada 4. Okey, yang pertama mu'allal, yang kedua matruk, yang ketiga mukhallafatul listiqah, dan yang keempat maudhu'. Okey, tadi kita dah kenal apa itu hadis mardud serta pembahagian-pembahagian hadis mardud ataupun dhaif. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana hadis dhaif atau mardud ini terputus pada sanadnya. Yang pertama adalah mu'allaq. Apakah itu mu'allaq? Mu'allaq pada bahasa ialah tergantung. Pada istilah, mu'allaq ialah hadis yang tergantung kerana sanadnya terputus bermula dari tokoh yang menjadi sumber. Contoh hadis mu'allaq. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Artinya, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bermulanya sesuatu amal itu adalah bergantung pada niatnya. Dalam hadis ini, penulis iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memulakan hadis sanad daripada salah seorang sahabat iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan beliau tidak pernah bertemu dengannya. Namun, oleh sebab hadis ini terdapat dalam Sahihaini, yakni Al-Bukhari dan Muslim, maka kita dapat melihat rantaian sanadnya yang asal. Mengikut kepada rajah yang di atas, kotak yang diwarnakan menunjukkan adanya isu terputusnya perawi daripada Imam An-Nawawi kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa hadis ini tergantung daripada Umar Al-Khattab, sedangkan Imam An-Nawawi belum lahir lagi pada ketika itu. Walaupun secara zahirnya hadis ini hadis mu'allaq, tetapi ia tidak dipanggil hadis mu'allaq. Hal ini demikian kerana Imam An-Nawawi telah menisbahkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dapat kita lihat asal jalur salasila rantaian sanadnya. Setelah kita ketahui contoh yang diberikan dalam hadis yang dikategorikan sebagai mu'allaq, kita kena ketahui apakah hukum ketika kita beramal dengan hadis yang dikategorikan mu'allaq ini. Jelas lagi nyata, hukum beramal ialah tidak boleh kerana sanad perawi dibuang. Tetapi jika sanad perawi yang dibuang ditemui semula, ia boleh sahih ataupun menjadi sebaliknya. Okey, untuk yang kedua adalah hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal pada bahasa ialah utusan. Pada segi istilah pula, hadis mursal ini bermaksud ulama hadis mengatakan bahawa ia merupakan hadis yang mana tabi'in yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah secara terus tanpa melalui perantara. Siapa perantara kat situ? Sahabat. Okay, siapa sahabat ni? Sahabat tu adalah kawan Nabi, kawan baginda Rasulullah SAW yang mana hidup sezaman dengan dia dan berkawan dengan dia dan berjuang dengan Nabi Muhammad. Okey,
menurut ulama fiqh mengatakan perawi meriwayatkan hadis yang tidak didengari daripada sahabat. Okey, mu'dal dan munqati' ulama fiqh kelaskan sebagai mursal juga. Okey, menurut hadis mutaqaddimin, ahli hadis mutaqaddimin ni siapa? Ahli hadis yang terdahulu. Okey, mursal ni adalah sebagai hadis munqati' ataupun terputus. Okey, menurut ulama fiqh, hadis mursal ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis yang tidak didengari daripada sahabat ataupun dikenali sebagai mu'dal dan munqati'. Ini ulama fiqh yang mengelaskan mursal tu sebagai hadis mu'dal dan juga munqati'. Tapi menurut ahli hadis mutaqaddimin, siapa ahli hadis mutaqaddimin ni? Ahli hadis mutaqaddimin ni adalah ahli hadis yang paling awal, yang senang kata kat sini paling terawal lah sekali. Okey, menurut ahli hadis mutaqaddimin, hadis mursal ni adalah sebagai hadis munqati' ataupun terputus. Okey, kita dah masuk, kita dah kenal hadis mursal tu apa. Hadis mursal ni sanadnya terputus pada sahabat. Okey, riwayatannya tu dalam sanad nama sahabat tidak disebut, tapi nama tabi'in sahabat tak ada, tiba-tiba nama Rasulullah. Itu boleh dikenal pasti sebagai ataupun boleh dikelaskan sebagai hadis mursal. Hadis mursal ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, hadis mursal khafi, dan yang kedua, hadis mursal jali. Okey, yang pertama tadi hadis mursal khafi. Apa maksud mursal khafi ni? Mursal khafi ni bermaksud terputus sanad secara tersembunyi. Khafi dekat sini maksudnya tersembunyi. Okey. Baiklah, jika kita lihat pada rajah yang diberikan, contoh lingkungan masa perawi yang hidup sezaman. Kalau kita lihat di sini secara zahirnya, Hasan Al-Basri sempat hidup sezaman dengan Ali radhiyallahu anhu. Hal ini kerana Hasan Al-Basri lahir pada tahun 21 Hijrah dan Ali radhiyallahu anhu masih hidup lagi pada ketika itu kerana Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Usia Hasan Al-Basri tatkala Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia ialah 19 tahun. Maksudnya beliau mempunyai kesempatan untuk hidup sezaman dengan Ali selama 19 tahun. Dari segi luaran, Hasan Al-Basri boleh mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Akan tetapi apabila dikaji silsilah dan rantaian sanadnya, sebenarnya pada hakikatnya Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Ali, apatah lagi mengambil hadis daripada Ali. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri terus melalui Ali tanpa perantaraan dikira sebagai hadis yang terputus, iaitu hadis mursal khafi. Okey, yang kedua pula adalah mursal jali. Apa itu mursal jali? Mursal jali ialah terputus secara jelas, iaitu tabi'in ataupun perawi itu sendiri tidak hidup sezaman dengan para sahabat. Berikut adalah contoh yang diberikan untuk hadis mursal jali atau mursal zahir. Kalau dilihat dalam contoh tersebut, Sa'id bin Musayyab tidak sempat bertemu dan hidup sezaman dengan Rasulullah. Hal ini kerana Rasulullah SAW wafat pada 632 Masihi, sedangkan Sa'id bin Musayyab lahir pada tahun 637 Masihi semasa tahun Umar Al-Khattab. 5 tahun jarak antara pemerintahan wafatnya Rasulullah SAW dan lahirnya Sa'id bin Musayyab. Dari tarikh lahir Sa'id bin Musayyab dan tarikh kematian Rasulullah SAW tersebut, kita sudah dapat mengetahui bahawa Sa'id bin Musayyab memang tidak mungkin dapat mendengar hadis secara terus daripada Rasulullah. Contoh hal inilah yang disebut sebagai hadis mursal jali. Dalam situasi tersebut, mahu atau tidak, mesti ada seorang atau lebih perantara antara Sa'id dengan Rasulullah yang dibuang atau digugurkan. Okey, kita masih lagi dalam kategori hadis mursal.
Tadi kita dah kenal pasti bahawa hadis mursal ada dua. Sekarang ni kita akan kenal pasti bagaimana hadis mursal ini terjadi. Yang pertama, mursal tabi'in. Apa itu mursal tabi'in? Mursal tabi'in ialah kedudukan hadisnya adalah lemah secara umum, kecuali ada sokongan daripada perawi lain ataupun perawi tersebut diketahui tidak menggugurkan atau membuang perawi kecuali perawi yang siqah, yakni dipercayai. Yang kedua, mursal sahabi. Mursal sahabi itu apa? Perawi yang digugurkan atau dibuang daripada golongan sahabat. Perawi tersebut mestilah sahabat yang dikenali seperti Umar radhiyallahu anhu, Aisyah dan Abu Hurairah. Kita pula akan ketahui bahawa apa hukum jika kita beramal dengan hadis mursal ini. Apa hukumnya? Semestinyalah hukum ini tidak diterima sebagai hujah. Okey, kita masuk pula pada terputus sanad pada nombor yang ketiga. Okey, apakah yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal ni termasuk dalam bahagian tadilah, sanad terputus. Okey, apa ini mu'dal? Mu'dal daripada segi bahasa ialah bermasalah. Apa itu bermasalah? Problem. Asyik-asyik duit tak ada problem. Okey, itu contohnya. Okey, itulah bermasalah. Okey, seterusnya mu'dal dari segi istilah. Apa pula? Menurut ulama hadis, mu'dal dari segi istilah apabila salah silah perawi terputus sebanyak 2 orang ataupun lebih secara berturutan. Apa ini turutan? Berturutan ni maksudnya berterusan. Maksudnya dia tak lompat-lompat, tiba-tiba kosong sini, kosong situ. Berturutan ni maksudnya kalau kosong, kosong terus. Kosong. Itu contohnya. Okey, apa pula hukum beramal dengan hadis mu'dal ni? Hadis mu'dal kalau kita beramal adalah sangat lemah. Tidak boleh beramal dengan hadis mu'dal kerana dia sangat lemah untuk penghujaan ataupun mengambil hukum fiqh daripada hadis tersebut. Baiklah, untuk seterusnya adalah contoh hadis mu'dal. Contoh hadis dalam gambar raja berikut adalah daripada Al-Muwatta yang mengandungi hadis mu'dal. Terdapat 2 ruangan kosong pada 2 peringkat. Dalam carta tersebut dapat kita lihat bahawa 2 orang perawi telah dibuang secara berturut-turut antara Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah diteliti dan dibuat takhrish, maka hadis ini disahkan sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam Sahih Muslim. Untuk meneliti bahawa hadis dalam sanad yang asal ialah pada gambar raja berikut, yakni yang telah dibuang oleh Imam Malik rahimallahu ta'ala. Okey, kita teruskan kepada kategori yang keempat. Okey, kategori yang keempat ini masih lagi dalam sanad yang terputus, iaitu kategori hadis munqati'. Okey, apa itu hadis munqati'? Hadis munqati' dari segi bahasa ialah terpotong. Dari segi istilah, menurut ulama hadis, ia berlaku apabila adanya perawi yang terputus ataupun dibuang. Okey, contoh hadis munqati' yang pertama, terputusnya seorang perawi sahaja. Yang kedua, terputus lebih daripada seorang perawi tetapi tidak berturut-turut. Yang ketiga, terputus 2 orang perawi sahaja tetapi tidak berturut-turut. Okey, hukum beramal bagi hadis munqati' ini adalah lemah dan tidak boleh dijadikan sebagai penghujahan, malah tidak diterima sebagai pengamalan untuk hukum fiqh. Okey, kita masuk pula pada yang nombor 5. Apakah yang nombor 5 ni? Yang nombor 5 adalah hadis mudallas.
hadis mudallas daripada segi bahasa adalah gelap bercampur cerah, ataupun kita boleh panggil dia samar-samar. Okey, daripada segi istilah, ialah perawi yang menyampaikan hadis yang tidak didengari secara langsung daripada gurunya, seolah-olah dirinya mendengar daripada gurunya, tapi sebenarnya dia tidak mendengar sebarang penyampaian hadis pun daripada gurunya. Dia buat-buat dengar lah, padahal dia tak pernah dengar pun. Okey, kategori mudallas ni dia terbahagi kepada 4 bahagian pula. Tadi dah mudallas, masuk lagi mudallas, ada lagi 4 bahagian dalam mudallas. Yang pertama, tadlis isnad. Yang kedua, tadlis syuyukh. Yang ketiga, tadlis al-ataf. Dan yang keempat, tadlis taswiyah. Okey, kita masuk yang pertama tadi apa? Tadlis isnad. Apa itu tadlis isnad? Tadlis isnad bermaksud perawi yang meriwayatkan hadis daripada gurunya seolah-olah mendengar secara langsung dengan lafaz daripada. Okey, tadlis isnad ni kita senang nak kenal pasti. Yang perawi tadi menggunakan lafaz daripada, sedangkan dia tak mendengar pun hadis tu secara langsung daripada gurunya. Okey, kita boleh lihat contohnya. Baiklah, contoh untuk tadlis isnad ialah Haddatsana Baqiyatu binul Walidi anil Auza'i an Ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Artinya, Baqiyah bin Al-Walid telah bercerita kepada kami daripada Al-Auza'i, beliau berkata, daripada Ibnu Jurayj, beliau berkata, daripada Abi Zubair, daripada Jabir bin Abdullah. Okey, Ibnu Jurayj tergolong sebagai perawi yang termasuk dalam kategori tadlis. Dalam ayat tersebut, Ibnu Jurayj menggunakan perkataan an, yakni daripada, seperti yang diwarnakan di atas. Apabila Ibnu Jurayj menggunakan perkataan daripada, maka hadisnya termasuk dalam kategori tadlis, yakni tadlis isnad. Okey, kita masuk yang kategori mudallas yang kedua. Okey, kategori mudallas yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Okey, apa maksud tadlis syuyukh ni? Tadlis syuyukh ni bermaksud perawi yang meriwayatkan hadis daripada gurunya, tetapi nama gurunya ditukar kepada gelaran ataupun panggilan. Okey, apa sahaja yang disebabkan atas pekerjaan guru itu, ataupun senang dipanggil pemalsuan identiti sebenar guru. Baiklah, contoh untuk tadlis syuyukh ialah Haddatsana Al-Hasan bin Muhammadin Sajjadah, Haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Umawi an Muhammad bin Sa'id bin Hassana an Ubadah bin Nusayyi an Abdurrahman bin Ghanmin qala Haddatsana Mu'az bin Al-Jabal qala. Artinya, telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Sajjadah, beliau berkata, telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Sa'id Al-Umawi, beliau berkata daripada Muhammad bin Sa'id bin Hasan, beliau berkata daripada Ubadah bin Nusay, beliau berkata daripada Abdurrahman bin Ghanmu, yang mana beliau telah berkata telah bercerita kepada kami Mu'az bin Jabal. Gambar rajah berikut menunjukkan bahawa Muhammad bin Sa'id bin Hasan dikenali sebagai Al-Maslub, yang merupakan seorang pendusta. Menurut gambar rajah tersebut, Muhammad bin Sa'id bin Hasan ini dikenali sebagai Al-Maslub. Beliau seorang pendusta yang telah mereka lebih daripada 4,000 hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau menggunakan nama Muhammad bin Sa'id, kadang-kadang beliau menggunakan nama Muhammad bin Hasan, kadang-kadang beliau menggunakan nama Muhammad bin Abi Qais, Ibnu Abi Qais, Ibnu Abi Utbah dan lain-lain. Dalam ayat yang lebih mudah, beliau sering melakukan pemalsuan identiti dan penyamaran supaya hadis palsu yang direka oleh beliau ini diterima. Penyamaran ini yang dikenali sebagai nama tadlis asyuyukh. Kita masuk yang ketiga pula, yakni tadlis al-ataf. Apa itu tadlis al-ataf? Tadlis al-ataf ialah hadis yang diriwayatkan daripada seorang guru, tetapi disandarkan hadis riwayatnya kepada guru yang lain. Maksudnya orang yang lain, atau orang yang lain itu buat kerja tapi orang lain yang dapat nama, bagi senang kita katalah. Yang keempat, tadlis taswiyah. Apa itu tadlis taswiyah? Tadlis taswiyah ialah di mana apabila seorang perawi meriwayatkan hadis daripada gurunya yang lemah
Namun gurunya itu meriwayatkan hadis tersebut daripada gurunya, yang mana gurunya itu ialah seorang yang dipercayai atau thiqah. Sebelum itu, gurunya yang dipercayai itu meriwayatkan hadis daripada gurunya yang lemah pula. Senang ceritalah kita nak kata hadis taswiyah ni, bila mana ada dalam periwayatan tu ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kuat. Susah kita nak sandarkan hadis itu daripada siapa. Hukum hadis yang dikategorikan sebagai mudallas ini ialah tidak boleh diterima, melainkan menyatakan lafaz yang betul-betul mendengar. Contohnya, perawi itu telah bercerita kepada kami, dia telah mendengar daripada Sa'id bin Abi Waqqas. Contoh saya bagi. Dan hukum hadis ini sangat tidak kita boleh diamalkan sebagai hujah. Okey, kita dah dapat mengenali bahagian-bahagian yang terdapat dalam hadis daif dan dikenali juga sebagai hadis mardud daripada terputus sanad. Untuk kita mengupas yang lebih lanjut mengenai apa itu dan bahagian-bahagian dalam celaan perawi tadi, kita teruskan kepada ahli kumpulan kami yang seterusnya. Silakan.